Selamat sejahtera. Nama saya Prama Dewi Ala Perubahan Sativin. Nombor matrik saya 10 DDT 21F2038. Ia dari kelas DDT 1A. Hari ini, kumpulan saya nak membuat video tentang penggunaan rokok elektronik iaitu vape dalam kalangan masyarakat masa kini. Subjeknya MPU 23142, Pendidikan Moral. Nama pensyarah kita adalah Puan Nurul Huda Isha. Dalam kumpulan ini, saya sebagai moderator. Penggunaan vape atau rokok elektronik bermula pada 2015 dalam kalangan masyarakat kini. Pada kalangan masyarakat kini, banyak remaja akan tertarik kepada rokok elektronik iaitu vape sebab stres atau pengaruh ibu bapa atau pengaruh rakan sebaya dan selain itu. Ini saja daripada kumpulan kita tentang vape dari kalangan masyarakat kini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tashni Muti. Nombor pendaftaran saya adalah 10 DDT 21F2037. Saya dari kelas DDT 1B. Pengenalan bagi vape adalah ia juga merupakan salah satu yang boleh mengelakkan bagi mengalang kesan penyakit dan kematian dalam golongan remaja masa ini. Dalam golongan remaja juga dan dewasa adalah lebih memilih untuk mengisap rokok elektronik atau vape berbanding golongan bertengahan dan veteran yang lebih memiliki rokok vocational. So, kajian terkini, tembakau yang paling disukai oleh golongan remaja dan juga menggunakan rokok elektronik iaitu sigaret adalah juga terdedah kepada bahan beracun nikotin. Sama seperti rokok yang berbiasa. Orang yang sekeliling juga akan mendapatkan tempisian racun kimia yang berbahaya apabila kumpulan wap air dilepaskan di persekitaran kita. Rokok elektronik juga dan vape adalah dua benda yang rokok elektronik iaitu sigaret dan vape adalah mengandungi nikotin, manakala vape adalah perati elektronik tanpa nikotin. Dan juga dalam merokok elektronik dan vape adalah mengandungi nikotin. Nikotin dikelaskan di bawah racun yang menyenaraikan nikotin sebagai racun di kelas C. Ia juga membawa kepada ketagihan dan penyalahgunaan darah. Ia juga boleh membawa kematian kepada kanak-kanak sekira terminum. Itu saja daripada saya tentang pengenalan vape. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Nitya Sri Nagarajan dari kelas DDT 1C. Hari ini saya sedang membentangkan tentang kesan-kesan merokok berbanding dengan vape. Adakah merokok lebih bahaya berbanding dengan vape? Ya, sebab rokok tembakau mengandungi kandungan yang berbahaya seperti karbon monoksida, kromit, amonia, tar dan sebagainya. Sebenarnya vape dianggap lebih aman sebab dia tidak memiliki kandungan tembakau. Oleh itu, vape dan rokok tembakau mempunyai kesan masing-masing. Antara itu, kalau mengisap rokok dengan kerap, ia akan membahayakan ginjal manusia. Seterusnya, merokok akan menyebabkan saluran darah menjadi sempit dan mengurangkan kelancaran aliran darah. Dan ketagihan merokok akan kesesakan nafas kepada manusia kerana ia akan menyempitkan saluran bernafas. Seterusnya, mengisap vape juga memberi kesan keburukan iaitu secair air dalam nikotin meningkatkan degupan jantung dan saluran darah. Seterusnya, segelintir pengguna akan mengalami kekeringan pada mulut, kegatalan dan getah dan batuk. Serta penggunaan nikotin juga dikatakan meningkatkan risiko seseorang untuk mendapatkan kanser. Akhir kata, rokok tembakau dibuktikan lebih bahaya berbanding dengan vape. Tetapi bukan semestinya vape tidak akan mengancam kesihatan manusia. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya. Nama saya Syirul Syakri dari kelas DDT 1C. Nombor matrik saya ialah 10 DDT 212085.
Terdapat pelbagai faktor peningkatan penggunaan rokok elektronik iaitu vape dalam kalangan masyarakat kini. Faktor yang pertama ialah pengaruh ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk anak-anak sejak kecil lagi. Jika tersalah langkah, ia boleh menjadi punca kanak-kanak yang terlibat dengan rokok. Sekiranya mereka melihat ibu atau bapa merokok sejak kecil lagi, lama-kelamaan mereka akan merasakan rokok adalah suatu kebiasaan dan bukannya kesalahan. Malah kebiasaan melihat perbuatan rokok juga menyebabkan mereka yang lumrahnya mempunyai sifat ingin tahu dan tinggi ingin mencuba sendiri rokok yang disedut bapa mereka setiap hari. Jika tidak heranlah jika anak-anak yang muda berjinak-jinak dengan awal usia 10 tahun. Faktor kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Waktu remaja adalah waktu kritikal di mana seseorang mula mencari identiti dan mengenal erti kehidupan sebelum menjinak dewasa. Ketika ini, golongan remaja cenderung untuk membuat sesuatu perkara baru seperti mempunyai pasangan, berfashion dan mencuba aktiviti atau sesuatu yang trending dalam kalangan mereka, termasuklah rokok. Golongan remaja juga antara golongan yang mudah terpengaruh. Fasa hidup mereka ketika ini banyak dihabiskan dengan rakan-rakan. Berkawan dengan rakan yang menghisap rokok sedikit sebanyak menyebabkan mereka cenderung untuk mencubanya. Rokok juga mungkin dilihat sebagai lambang kematangan dan gaya. Sesetengah remaja mungkin terjebak dengan rokok kerana takut kehilangan rakan atau mengikut tabiat yang diamalkan oleh kumpulan rakan kerana takut disisihkan. Faktor seterusnya ialah emosi. Sesetengah individu merokok atau melarikan diri dari tekanan. Kesan nikotin dalam rokok memberikan mereka ketenangan sementara. Walaupun tanpa disedari, ia menyebabkan kebergantungan kepada rokok. Masalah tekanan di tempat kerja, tekanan belajar atau masalah yang dalam rumah tangga boleh menjadi punca seseorang mendekati rokok atau merokok dengan lebih banyak sekiranya tidak ditangani dengan baik. Sebenarnya, rokok lebih memburukkan keadaan kerana individu yang merokok akan mudah marah dan sensitif ketika fasa kehilangan nikotin. Oleh itu, mereka akan segera mencari rokok sebagai penyelesaian. Kitaran buruk ini kemudiannya berulang. Faktor seterusnya ialah kemudahan. Faktor kemudahan untuk mendapatkan rokok juga memainkan peranan penting dalam punca seseorang merokok. Rokok merupakan salah satu item yang wajib ada di kemana sahaja anda pergi. Boleh dikatakan hampir semua kedai runcit, pasar raya dan kedai serba aneka ada menjualnya. Tambahan pula, terdapat kewujudan sindiket menjual rokok seluduk yang lebih murah menyebabkan usaha kerajaan mengawal ketat pengedaran rokok menjadi sia-sia. Malah terdapat perniagaan yang menjual rokok kepada mereka yang berusia bawah 18 tahun. Hal ini sudah terang salah di sisi undang-undang, tetapi selagi tidak tertangkap, tiada siapa yang kisah. Keadaan ini juga menyumbang kepada peningkatan angka perokok dalam golongan bawah umur. Pengenalan kepada trend penggunaan rokok elektronik memburukkan keadaan. Dan terima kasih. Selamat sejahtera, saya Tarshnian Pelagan dari kelas DDT 1C dengan nombor matrik 10 DDT 21F2039. Hari ini, saya nak memberi sedikit pandangan oleh ahli agama dan juga ahli pakar perubatan tentang penggunaan rokok elektrik iaitu vape dari sudut kesihatan. Pakar perubatan telah memutuskan bahawa penggunaan rokok elektrik dan juga vape adalah haram kerana penggunaannya yang boleh memudaratkan kesihatan. Selain itu, umat Islam adalah dilarang menghisap rokok elektronik atau vape atau mana-mana aktiviti yang berkaitan dengan rokok elektronik atau vape. Dalam suatu kajian, telah membuktikan bahawa nikotin menggalakkan pembekuan darah. Hal ini disebabkan oleh jumlah nikotin yang terdapat dalam rokok elektronik tersebut, di mana kandungannya berbeza berdasarkan kenyataan yang tertulis pada label rokok elektronik tersebut. Ia boleh mengandungi antara 6 hingga 8 mg dalam setiap mililiter cecair yang dilabelkan berkepekatan rendah. Ada juga yang mengandungi 16 hingga 18 mg atau mililiter berpekatan tinggi atau 24 hingga 36 mg berpekatan ekstra tinggi. Namun perlu diketahui bahawa jika 760 mg nikotin diserap dalam darah, ia berpotensi untuk membunuh seorang dewasa yang tidak merokok. Jumlah ini bersamaan dengan 30 hingga 40 batang rokok konvensional. Selain itu, nikotin yang menyerap masuk ke plasenta ibu mengandung pula menyebabkan gangguan proses perkembangan bayi dalam kandungan. Hal ini bukan sahaja memudaratkan ibu mengandung, malah bayi yang dikandung juga turut mendapat kesan daripada pengambilan vape tersebut.
Kajian menunjukkan pendedahan otak kepada nikotin semasa remaja amat berbahaya kerana ramai remaja adalah berperingkat kritikal perkembangan otak dan berisiko untuk mencuba bahan-bahan terlarang yang menjurus kepada penyalahgunaan dadak. Proses pembelajaran akan terganggu dan menyebabkan ketagihan kepada para remaja. Selain itu, rokok elektronik ini begitu berleluasa digunakan oleh kalangan masyarakat termasuk daripada kalangan remaja perempuan dengan pelbagai alasan. Antara alasan paling popular adalah alat ini sebagai pengganti kepada rokok sebenar untuk ditinggikan dan berhenti secara perlahan. Namun, hakikatnya tiada kelebihan menggunakan rokok elektronik untuk berhenti merokok, malah pengguna terdedak kepada kesan sampingan. Hal ini menunjukkan pengambilan vape ini tidak menyelesaikan masalah ketagihan merokok, malah menambahkan lagi ketagihan terhadap vape. Satu kajian tentang berkeberangkalian untuk berhenti merokok bagi perokok konvensional dan juga pengguna rokok elektronik dalam dunia sebenar dan tata cara klinikal dijalankan melalui kaedah pemeriksaan sistematik dan meta-analisis di USA. Sekarang, mari kita lihat oleh ahli agama tentang penggunaan rokok elektronik vape. Kemudaratan merangkumi sesuatu yang boleh membawa kematian, kehilangan, kerosakan anggota, membawa penyakit berbahaya atau kemudaratan pada akal. Bahan yang memudaratkan tersebut tidak mempunyai sebarang manfaat yang muktabar. Juga membuktikan bahawa rokok elektronik dan vape tidak berbeza hukumnya dengan rokok konvensional kerana kedua-duanya mempunyai ilah yang sama, iaitu memudaratkan tubuh. Selain itu, penggunaan rokok elektronik dan vape adalah bentuk pembaziran yang diharapkan oleh agama kerana ia adalah perbelanjaan dalam perkara yang sia-sia, tidak berfaedah dan malahan memudaratkan tubuh. Ia juga membebankan ekonomi negara bagi membiayai kos rawatan penyakit berkaitan. Selain itu, penggunaan rokok elektronik dan vape juga terdedak kepada penyalahgunaan yang boleh membawa kepada kegiatan pengedaran dadak, ganja dan bersebagainya yang berbahaya. Justru adalah wajah perkara-perkara yang sangat terdedah kepada kemudaratan yang besar ditutup melalui penetapan hukum haram. Oleh sebab itu, penggunaan rokok elektronik iaitu vape adalah membawa kesan yang buruk bagi seseorang manusia